nama YB? FPTV. YB FTV. Oh, Zaki dah balik. Tajudin bersongkok. Bacaan cadangan usul pada sidang 2 diteruskan lagi oleh kluster pembangunan dan pengurusan dan pentadbiran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Yang dipertua, saya Dinik Iskandar Bizanuddin, nombor ahli 011 daripada Majlis Perwakilan Pelajar, dengan penuh takzim berdiri di dalam Dewan yang mulia ini untuk mencadangkan satu kluster di bawah kata kunci pengurusan dan pentadbiran. Yang dipertua, YB-YB dan ahli-ahli Dewan sekalian. Saya di sini berdiri di hadapan semua ahli Dewan untuk mengetengahkan satu usul berkaitan penyelarasan sistem pentadbiran. Isu di sini di mana seperti kita tahu, sistem pentadbiran di Universiti Tun Hussein On Malaysia terdiri daripada pelbagai pusat tanggungjawab seperti Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar PRP, Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar P3P, Hal Ehwal Pelajar HEP dan di bahagian Paguh mempunyai beberapa PTJ-nya yang berfungsi sama seperti ketiga-tiga pusat tadi dan memainkan peranan yang sama seperti di induk. Setiap satunya mempunyai skop kerja yang menjadi pelengkap kepada pengurusan pentadbiran. Mereka ini memainkan peranan untuk mencantumkan dot-dot yang berada di pentadbiran universiti. Engsel pentadbiran ini perlulah selaras supaya dapat mencapai kebersamaan dan sinergi yang tinggi agar engsel-engsel ini tidak terkehel di saat membuka pintu kepada mahasiswa kepada dunia luar. Namun, apa yang terzahir daripada mata pandangan mahasiswa ini sendiri adalah kebanyakan keputusan yang dipersetujui daripada pihak HEP di induk tidak sampai kepada pihak pengurusan pelajar di kampus Paguh. Ini menyebabkan keterisan maklumat serta pencanggahan aliran dalam sesebuah proses pelaksanaan. Pihak bertanggungjawab yang sepatutnya menguruskan sesuatu perkara tidak mampu memberikan sebarang respon dan tindakan akibat maklumat yang tidak sampai kepada mereka. Jadi, saya di sini berdiri membawa solusi. Saya ada 3 solusi yang akan saya berikan. Jadi, saya mohon mana-mana yang mahu mencelah dan memberi pendapat sendiri, kita buka. Yang pertama adalah buat perjumpaan di antara PTJ yang berada di UTSM kampus Induk dan PTJ yang berada di cawangan Paguh. Perjumpaan pihak ICP di Induk dan pihak pengurusan pelajar di cawangan Paguh perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Ini juga rintihan daripada pentadbiran di Paguh itu sendiri. Sebagai contoh yang boleh saya ambil adalah bidding proses. Sejujurnya, pihak di Paguh tidak mengetahui perkara-perkara dan proses bidding ini sehinggalah mahasiswa itu sendiri memberitahu kepada pentadbiran bahawa minggu ini diadakan proses bidding. Jadi daripada situ kita jelas lihat sebenarnya kebersamaan antara PTJ di Induk dan di Paguh tidak selaras. Yang kedua, mengeluarkan prosedur rasmi yang lengkap berkaitan aliran serta aturan pegawai yang bertanggungjawab dalam menguruskan dokumen dan surat-surat. Menyediakan carta alih yang perlu dihebahkan ke dalam media sosial papan kenyataan pengurusan pelajar. Seperti kita tahu, urusan-urusan menghantar kertas kerja menjadi agak sulit apabila di Paguh kita keliru di manakah prosesnya yang sebenar.
kerana tiada carta alih. Ada yang mengatakan, oh hantar ke sini. Bila kita hantar kepada pihak berkenaan, salah, hantar pada pihak ini. Salah juga. Dan dipatah balik kepada pentadbiran. Jadi di situ telah memakan masa yang lama, yang pertama. Dan kemungkinan besar timbul isu baru, iaitu tidak dapat penyewaan bas. Yang ketiga, kita boleh libatkan Pagoh secara rasmi dalam mesyuarat urus tadbir HEPA. Seperti kita tahu, urus tadbir HEPA ini dipengurusikan oleh TNC itu sendiri. Atas alasan Pagoh tidak diundang, tidak berada di dalam mesyuarat itu dan hanya dijemput sebagai pentadbir di Universiti Pagoh. Kita perlu libatkan pengurusan pentadbiran di Pagoh ini secara rasmi, bukannya atas jemputan, supaya urusan-urusan di Pagoh dan juga di induk selaras. Ada bidas tak ada? Okey, saya terus pada yang kedua lah. Okey, setuju Okey, yang ni. Solusi sudah dah. Dan yang isu kedua saya adalah autoriti di kampus Pagoh. Seperti kita tahu, isu yang seterusnya yang bakal saya hujahkan ni adalah tentang autoriti pentadbiran di Pagoh. Seperti yang telah saya huraikan pada usul yang pertama berkenaan pengurusan pentadbiran di UTHM. Sebagai contoh yang paling jelas di mata mahasiswa sendiri adalah kelulusan permohonan LO bagi tempahan bas luar sekiranya UTHM tidak dapat menyediakan bas sendiri oleh pergerakan aktiviti pelajar. Kita tahu pihak Pagoh tak ada kuasa untuk mengeluarkan LO. Kita perlu berurusan di induk. Sedangkan bila kita tanya, di induk ada HCP-nya, di Pagoh pun ada HCP-nya. Atas alasan meluluskan LO ni adalah TNC. Sedangkan bila kita tanya balik, kedudukan TNC dan Provost adalah sama. Cuma berbeza di bahagian Pagoh dan bahagian induk. Okey, apabila disoal tentang tabung khidmat pelajar TKP, mereka kata yang boleh pegang hanyalah di induk. Tapi sedikit sebanyak wang yang disalurkan oleh TKP diberi kepada Pagoh. Kenapa tidak kita bawa wang untuk bas kepada Pagoh sekali? Seperti mana kita serahkan TKP itu kepada Pagoh. Adakah disebabkan label daripada pihak induk yang memandang rendah kepada pentadbiran Pagoh ataupun status Pagoh yang sering dikaitkan dengan anak tiri? Tiada celahan? Tiada celahan, saya bagi solusi. Ya? Mau celah? Boleh. Saya sebenarnya nak mencelah tadi tapi nak habiskan ayat daripada YB. Sila. Saya untuk tambahkan tag YB lah sebenarnya. Tadi seperti yang YB katakan tadi, kita kena, kalau ada masalah kita kena pergi pejabat ni sekian dan sekian dan mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi pada pengamatan saya menjadikan UTC, dulunya dipanggil UTC sebagai satu acuan supaya kita letakkan balik di UTHM. Maksud saya di sini kita adakan one stop center untuk student. Maksudnya semua student hanya tertumpu pada satu pusat sahaja. Yang kita tahu memang akan ada office, cuma itu bahagian pengurusan, tapi ini untuk memudahkan student. Mohon cadangan diterima. Okey, saya menjawab pada cadangan itu. Saya menghurai lagi lah sebab itu cadangan. Saya bersetuju dengan YB SUK 2 kerana jika waktu saya pergi ke UUM silap maafkan saya, mereka telah membuat satu bangunan khas iaitu one stop center di mana pelajar yang hilang kad matrik, yang ingin membayar saman, yang ingin menggantung pengajian boleh buat di tempat yang sama yang mempunyai banyak kaunter. Tapi di sini kita tahu jika ingin bayar saman, jumpa keselamatan, pergi bendahari, patah balik keselamatan, urusannya dah makan masa yang lama. Dan patutnya perkara ini kita terapkan dalam universiti dan kita boleh cadangkan kepada pentadbiran untuk melahirkan satu one stop center. Okay. Jawab ya. Okay. Jadi saya sambung. Panas ni. Mohon celahan. Ya, siapa tu? Terus. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga wakil dari Pagoh. Okey, sebenarnya saya ingin beritahu
pengalaman saya 2 tahun di Pago, kita bukan masalah dengan induk saja. Kita juga ada masalah dengan KPT. Dengan mana? Contoh saya SEM ni ada 4 kelas di KPT. Dengan 4 kelas 4 hari terpaksa ulang alik, terpaksa jalan sebab kita tak boleh bawa kenderaan motor daripada ke dalam kampus. So kami terpaksa jalan kaki daripada kampus UTHM ke KPT dalam keadaan panas, tengah hari panas terik selama 4 hari. Okey, bila saya usulkan kepada PPA di sana untuk tukar kelas kami bila saya tanya, adakah di kampus ni ada kekosongan kelas? Dia cakap ada, tetapi kita tak boleh nak bagi. Saya bagi tahu, saya ada 4 kelas hari di KPT dan jaraknya agak jauh, tapi dia tak benarkan sebab kita terpaksa menghadap KPT. Nanti KPT akan tanya kita balik, kenapa awal-awal dulu UTHM kata nak bilik ni, tapi last kata tak nak pula, nak tukar. Okey, itu salah satu. Okey, yang kedua, saya ambil 3 PTJ yang ada, saya ambil 3 contoh PTJ yang ada di kampus Pago. Satu PTJ pusat sukan di Pago. Kita tiada di UTHM Pago, kita tiada jurulatih khas untuk melatih atlet. Yang kedua, kita tiada tempat latihan khusus untuk atlet ini berlatih. Yang kedua, saya ambil pusat Islam di kampus Pago. Untuk pengetahuan semua, musola di kampus Pago dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar. Hari itu kami ada masalah PA system. Kami terpaksa menghantar PA system itu sendiri di kedai, bayar sendiri, dan bila kami rosak PA system tu rosak. Yang kedua, masalah kapet. Bila kita minta dengan pusat Islam, tiada apa-apa respon. Dan kami terpaksa, dan Ustaz Kamal dan kami terpaksa berusaha sendiri sampailah dapat kapet tu. Yang ketiga, berkenaan bila kami ada solat sunat tarawih. Yang di Pago mesti pernah bersolat sunat tarawih, di UTHM yang Pago lah pernah bersolat sunat tarawih. Jumlahnya memang ramai. Yang lelaki sampai atas jalan, yang perempuan sampai atas dewan. Masa tu tiada kemah apa-apa. Bila kita tanya SCP dan kita tanya dia, macam mana kami nak selesaikan masalah ni? Tiada apa-apa senayan. Tiba-tiba datang daripada JKR. Bukan UTHM, JKR yang datang UTHM untuk bagi kemah. Dengan tika tu sendiri. Nampak macam UTHM kan? Semua tahu masa tu memang nampak macam UTHM yang bagi. Tapi bukan UTHM sebenarnya. MPM dan JKR dan pejabat kadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi pusat PPA di sana. Okey, saya tanya, Cik Tarmizi, boleh ke saya nak tukar kelas ni? Kelas ni kosong tak? Dia cakap, tak boleh. Tapi bukan sekarang lah. Sebab kita, sistem sekarang, induk yang pegang. So, kita perlu refer induk dulu. Kenapa perlu induk? Kenapa juga perlu induk? Sebab kita dah 2 tahun bertapak di kampus Pago. Kenapa perlunya kita rujuk induk? Memang betul kita ada kampus induk sebagai rujukan. Tetapi kenapa tidak menyerahkan sepenuhnya sistem kepada kampus Pago? Kita sudah 2 tahun bertapak di kampus Pago. Itu cerahan dan pandangan lah daripada saya. Sekian. Mohon tambah YB. Apa tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nambah daripada YB tadi. Selain daripada 3 yang tadi disebutkan tadi, selain daripada itu adalah PRO. PRO kalau kita nak buat banner, semua benda berurusan di sini. Anak buah saya sepatutnya pergi ke kelas, sepatutnya masanya menumpukan pada pelajaran ataupun pada organisasi, terpaksa pergi daripada Pago ke induk semata-mata urusan PRO. Entah hantar borang, lepas tu dah tunggu seminggu, ambil balik borang. Kat situ kita punya duit minyak lagi, masa lagi, kau kira macam terhabis gitu saja. Sepatutnya, sebelah sekarang tadi, YB terus sebut tadi, kita dah 2 tahun bertapak di Pago. Sepatutnya PRO sendiri ada bangunan ada bilik dia sendiri di Pago untuk menyenangkan pelajar sendiri, untuk mengadakan program. Itulah tujuan saya. Terima kasih. Mohon mencelah. Okey. Saya just nak bagi cadangan. Okey, just tambahan. Okey, ni berkenaan bidding. Okey, untuk bidding di Pago, saya mohon kalau boleh, bidding di Pago hanya panel di Pago sahaja. Okey, kenapa saya cakap begitu? Kerana sebelum ni, bidding yang dilakukan sebelum ni, panelnya adalah daripada induk sendiri. Okey, panel-panel yang dipilih di induk oleh TNC sendiri, diorang dipilih kerana diorang ni mempunyai pengalaman mereka. Kerana mereka mempunyai pengalaman di universiti-universiti yang sebelum ni mereka mentadbir. Jadi mereka mempunyai high expectation dengan izin, high expectation terhadap students sendiri. Jadi Pago, apa fungsi staff-staff pentadbiran di Pago? Jadi biar mereka sendiri
yang menjadi panel untuk bidding di Pagoh. Kerana mereka lebih mengenali student-student mereka di Pagoh. Mohon pencerahan. Mohon tambahan cadangan. Ya, sila. Ambil. Yang berhormat, saya menyokong pembawakan yang dibawa oleh YB sebentar tadi. Sistem tidak selari pentadbiran induk dan Pagoh telah berlaku sejak saya tahun 1 pengajian lagi di Pagoh. Oleh itu, cadangan saya mungkin selepas ini boleh diasingkan kuasa autonomi pentadbiran secara terus. Bermakna, Pagoh dengan izin yang betul, let it be, Pagoh stand on their own way and Pai Raja uruskan di Pai Raja. Cumanya apa yang saya nak sampaikan ialah pengasingan kuasa autonomi. Yang sekarang ni yang telah berlaku ialah Pai Raja juga seperti yang berlaku ialah sistem tidak selari. Jadi mungkin boleh diasingkanlah kuasa autonomi tu. Itu saja. Mohon pencerahan pula. Boleh Mana? Saya bukan. Assalamualaikum dan selamat petang. Boleh baca. Untuk YB MPP 11 Okey, untuk ni penyelarasan sistem pentadbiran induk dan Pagoh. Saya rasa untuk pentadbiran sukan, sistem sukan. Apa yang kita tahu dekat induk dan Pagoh amat berbeza. Di mana Pagoh kekurangan teruk dia dalam barang. Seperti bola keranjang. Bola keranjang dalam RM150 macam tu kan. Tapi kita yang kena beli. Kenapa pengurusan sistem sukan tidak macam memberi dana yang terbaik, dana yang banyak kepada Pagoh? Kerana kenapa banyak kepada induk? Saya kata Pagoh banyak kurang barang. Kenapa buat kat induk? Sedangkan kami yang dekat Pagoh tu terbiar begitu. Itu yang kenapa Pagoh bersuara macam tu lah. Sorry lah, agak marah sikit lah. Pencerahan KP1 pencerahan. Mohon tambahan cadangan. Mohon tambahan sebentar. Okey, jadi bagi menjawab kepada yang berhormat, sementara tadi telah menyatakan berkaitan dengan peralatan dan juga fasiliti sukan. Okey, jadi perkara ini telah dibimbangkan dan sebenarnya daripada sesi MPP yang lepas telah memperjuangkan perkara ini dan alhamdulillah insya-Allah yang mana MPP yang mana kami telah memperjuangkan dan dalam bulan 5 apa yang saya diberitahu oleh Encik Azli sendiri sebenarnya surat sebenarnya harga peralatan untuk gym, Kita nak cadangan YB. tak, maaf, saya bukan menerangkan cadangan, saya mengexplainkan. Maaf. Kita nak cadangan YB. Kita Dengan izin, YB, dengan izin. Okey, dengan izin Yang di-Pertua. Jadi saya menerangkan bahawa insya-Allah sebenarnya perkara ini berkaitan dengan hal unit harga. Sebenarnya tak nak tahu semua tu YB. Pusat sukan sendiri mengaku bahawa dia tersilap, iaitu sepatutnya awal tahun lagi. Tahun ni dah diletakkan peralatan Silap awal-awal lagi YB. Di Pagoh, tetapi sehingga kini tiada lagi dan dia kata dengan saya kemungkinan bulan 5. Jadi saya harapkan dan juga saya harapkan Mohon cerahan. Saya harapkan kita bersama-sama untuk menunggu. Andai kata sehingga bulan 5 tiada YB. lagi peralatan dipindahkan di Pagoh, mungkin selepas ni kita boleh suarakan terus kepada pusat sukan. Bagi orang lain YB. Boleh saya bercakap sekarang? Pencerahan KP1 nak bercerah sikit. Daniel, Sila. YB. Untuk sukan, saya tambah sikit untuk sukan. Okey, untuk pengetahuan, data yang terbarulah saya dapat daripada Pusat Sukan UTHM, kita ada 580 atlet dan 3% ataupun 180 atlet adalah dari Pagoh. Okey, saya bacakan. Yang paling ramai ialah rowing, 20 induk, 20 Pagoh. Itu yang antara yang teramai. Okey, maksudnya kita kekurangan fasiliti. Tetapi tidak ditangani dengan baik dan tidak ada perjumpaan yang secara rasmi sama antara je YB, pengurus tak ada sukan. cadangan pun. Okay, InsyaAllah. Sama tak ada cadangan pun. Okey. Buat apa nak cakap data? Okey, terima kasih pada Sekejap. Ya, sila. Okey, saya nak sentuh sikitlah pasal perpindahan mahasiswa daripada kampus Pagoh, daripada kampus Induk ke kampus Pagoh 2 tahun lepas, 2017. Isu ni pada 2017 sampai 2019 tak settle dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Jadi kita kena tengok balik dekat mana silapnya dan kita bukan nak cari salah siapa. Kita tak nak cari salah siapa tapi kita nak cari macam mana kita nak betulkan kesalahan yang telah dibuat pada peringkat awal.
Tuan Yang di-Pertua, adik-adik Dewan yang berhormat. Pelajar-pelajar kampus Pagoh yang dipindahkan 3 fakulti FSTPI pada ketika itu, FTK dan PPD. Mereka dipindahkan ke kampus Pagoh dalam keadaan universiti tidak bersedia, sama ada dari segi peruntukan, dari segi fasiliti, dari segi pengurusan. Jadi keputusan yang dibuat dalam keadaan terburu-buru itu telah memberi impak yang negatif kepada semua mahasiswa yang perlu tinggal di Pagoh. Tuan Yang di-Pertua, pada masa yang sama, mahasiswa-mahasiswa dekat Pagoh juga ditekan dengan yuran Kolej Kedaman yang tinggi. Dahlah fasiliti tak ada. Tak lengkap macam kita dekat Induk, dan mereka ditekan dengan yuran yang tinggi. Cadangan YB untuk Pagoh. Sabar. Sekejap. Kita nak tunjukkan kat mana silap dulu. Okey, lepas tu dari segi fasiliti pengurusan kelab waktu 2017 langsung tak ada kelab persatuan yang dipindahkan ke sana. Sebab tu pelajar Pagoh yang ada pun MPP, MKP, Kolej Kedaman, kelab ramai tak ada, banyak tak ada. Dan start daripada tahun 2018 baru kelab persatuan yang mana ada dekat Induk mula membuka cawangan dekat Pagoh. Tetapi peruntukan untuk kelab persatuan pun tak ada lagi sampai sekarang. Tidak diasingkan. Saya mencadangkan, okey, baru masuk cadangan. Saya mencadangkan supaya sekiranya UTHM pada masa akan datang nak buka lagi satu kampus dekat mana-mana pun, tolonglah fikirkan supaya bersedia dulu dari dalam semua aspek, pentadbiran, keuangan dan sebagainya. Dan untuk sekarang bagi penyelesaian di kampus Pagoh, kita asingkan autonomi. Tuan Yang di-Pertua, macam mana kampus-kampus, contoh kampus UTM pun ada kampus dekat Kuala Lumpur. UIA pun ada kampus banyak, universiti lain pun ada juga kampus-kampus lain, tetapi peruntukan mereka diasingkan awal-awal dan pengurusan mereka juga diasingkan awal-awal. Kita bukan tak mampu untuk membayar gaji, kita ada peruntukan kita sendiri, tapi apabila universiti telah menyatakan mereka bersedia untuk buka satu kampus lagi di Pagoh, maka mereka juga perlu bersedia untuk menanggung segala peruntukan yang mereka tanggung. Mohon celahan. Jadi saya tegaskan sekali lagi jadi saya minta tegaskan supaya autonomi tolong masukkan dalam cadangan yang berhormat, supaya autonomi diberikan kepada kampus Pagoh sendiri, supaya rektor mereka, provos mereka ada kuasa yang selayaknya untuk mentadbir kampus. Terima kasih. Okey, mohon celahan. Yang berhormat MPP 11 mohon untuk penggulungan usul. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah membeli cadangan serta idea. Saya harap agar cadangan itu dapat masuk ke dalam saya punya ucapan. Agak panas isu dia, tapi semua kepada menyokonglah, tahniah, terima kasih. Jadi yang saya dapat gulungkan kat sini adalah dah tak ada benda nak gulung lah, semua dah gulung. Yalah, jadi yang pertama yang saya boleh dapatkan, selaraskan kembali pentadbiran antara Induk dengan Pagoh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, autonomi di Pagoh. Kita seperti yang semua pernah cakap, kita ada TNC, kita ada Provost. Kedua-dua peranan yang sama. Jadi saya harap agar autonomi di Pagoh ini diberikan sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat MPP 11. Kini saya teruskan lagi dengan usul seterusnya. Dipersilakan mana-mana ahli yang berhormat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Pelaksana Parlimen Mahasiswa UTHM hari ini, yang mana buat pertama kalinya di universiti kita melaksanakan Parlimen Mahasiswa di universiti kita sebagai medium agar dapat kita suarakan pendapat dan usul cadangan kepada pihak atasan universiti selaku pemimpin mahasiswa. Saya Muhammad Amin bin Muhammad Akhir, nombor ahli 047 daripada Kelab Kaunseling dan Kerjaya dengan penuh takzim dan berdiri dalam Dewan Yang Mulia ini untuk mencadangkan satu kluster di bawah kata kunci pengurusan dan pentadbiran. Tuan Yang di-Pertua, tajuk usul perbahasan yang ingin saya sampaikan di sini ialah sumbangan dan peranan mahasiswa dalam pembentukan negara. Pertama sekali, apakah itu mahasiswa? Dari suku kata mahasiswa itu sendiri, kita dapat kena pasti yang mana ia terdiri daripada dua suku kata, iaitu maha dan siswa. Maha di sini bermaksud maha, iaitu besar ataupun yang berkuasa. Dan siswa itu bermaksud kepada penuntut yang menuntut di institusi pengajaran tinggi, yang mana ia membawa maksud kepada pendidikan. Seterusnya, apakah peranan mahasiswa yang boleh disumbang dalam pembentukan negara?
Baiklah, sebelum saya menghurai dengan lebih lanjut, suka untuk saya tambah di sini pesanan Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu jika ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah kepada generasi pemuda pada hari ini. Dari ungkapan ini dapat saya simpulkan bahawa salah satu perkara yang dimasukkan dalam ungkapan Khalifah Umar Al-Khattab ialah pendidikan. Pendidikan sememangnya penting kerana ia merupakan salah satu tunjang utama dalam pembangunan sesebuah negara. Kepentingan pendidikan terhadap pembangunan negara Malaysia adalah dapat melahirkan sesebuah negara yang maju dan semestinya berdaya saing. Kemajuan sebuah negara tidak dapat dicapai tanpa adanya para cendekiawan. Dengan pendidikan, maka lahirlah para cendekiawan. Hal ini secara langsung telah memperlihatkan berkaitan antara pendidikan dengan pembangunan sebuah negara. Apabila lahirnya para cendekiawan, maka segala pengurusan dan pentadbiran negara dapat diuruskan dengan baik dan golongan berpendidikan inilah yang bakal menaikkan nama negara. Institut Pengajian Tinggi umumnya adalah sebuah gedung ilmu dan merupakan medium penyampaian pendidikan atau ilmu kepada mahasiswa. Daripada ilmu inilah mahasiswa akan beramal pada lapangan mereka satu hari nanti. Menjadikan diri sebagai seorang manusia, memanusiakan manusia, sesudah manusianya dia, maka lahir insan yang baik pekertinya. Tuan Yang Dipertua, mengapa saya sangat menekankan tentang kepentingan ilmu? Kerana dalam melaksanakan setiap perubahan dan menangani perkembangan semasa, ilmu berperanan sebagai pengimbang dalam memberikan panduan kehidupan. Tanpa ilmu pengetahuan yang disertai dengan pemahaman, tidak mungkin akan dapat kita peroleh sesuatu perubahan dan pembaharuan yang lebih baik dan sempurna. Pengajian tinggi sememangnya menjadi penggerak minda dan teknologi ke arah mencapai status Malaysia sebagai negara maju yang berpendapatan tinggi. Justru, dalam hal ini, saya yakin universiti sebagai institusi ilmu bukan sahaja memiliki himpunan tenaga pemikir dan intelektual untuk mengasuh modal insan berkualiti tinggi bagi memenuhi tuntutan pasaran dan industri, sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, bahkan membina gagasan dan idea konkret serta bermakna bagi pemimpin negara menyelesaikan pelbagai kemelut dan permasalahan semasa. Dalam perkembangan dunia sekeliling, ilmu pengetahuan kini menjadi modal kehidupan yang amat berharga. Nilai ilmu itu sendiri adalah merupakan asas dalam mewujudkan suasana kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Justru, generasi mahasiswa tidak boleh tertinggal dan terpengaruh dengan gejala yang hanya menyekat kemarahan bagi meneruskan pencarian ilmu. Ilmu itu perlu dicari dan difahami dengan sebaiknya. Ilmu itu tidak akan bermakna jika ia tidak disertakan dengan pemahaman yang mendalam. YB mohon pencerahan. YB mohon pencerahan. Ya. Okey, terima kasih YB. Ya, Tuan Yang Dipertua. Boleh YB terangkan apa yang YB cuba sampaikan? Okey, biar saya habiskan. Okey, terima kasih. Okey, berdasarkan huraian-huraian saya sebentar tadi, jelaslah bahawa ilmu atau pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara Malaysia. Tanpa pendidikan, seorang itu dianggap jauh ketinggalan daripada arus pemodenan. Namun demikian, berbalik kepada kepentingan ilmu dalam sumbangan kepada pembentukan negara, bagaimana kita ingin memastikan kepentingan ilmu dalam kalangan mahasiswa ini terjamin dan bagaimana ingin memastikan mahasiswa sentiasa berusaha untuk memperoleh ilmu bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dalam proses membentuk dan melahirkan sebuah negara yang maju. Di samping memberi kecemerlangan pendidikan di peringkat tinggi kepada mahasiswa itu sendiri. Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan sekalian, untuk menjayakan aspirasi ini, adalah wajar untuk pihak pentadbiran memberi penganugerahan kepada golongan mahasiswa bagi memberi galakan kepada mereka untuk terus memajukan diri dan menjadi insan yang berintelektual tinggi. Bagi UTHM sendiri mempunyai pelbagai anugerah akademik universiti. Contohnya, Anugerah Pelajaran Diraja Pingat Jaya Cemerlang, Anugerah Sultan Ibrahim, Anugerah Chancellor, Anugerah Khas Alumni dan sebagainya. Kesemua anugerah ini disampaikan oleh pihak tertinggi universiti sewaktu sidang pertama convocation berlangsung dan ianya merupakan anugerah pengiktirafan yang tertinggi dianugerahkan di atas pencapaian akademik mahasiswa secara keseluruhan. Antara salah satu cara untuk mahasiswa mendapatkan anugerah tertinggi ini, pasti mereka perlu memperoleh kecemerlangan yang berpanjangan. Dari setiap semester dalam pengajian dan kecemerlangan ini diraikan dengan penganugerahan anugerah dekan pada setiap semester. Okey. Anugerah dekan juga termaktub dalam peraturan akademik UTHM. UTHM Academic Regulation dengan izin. Di dalam bahagian 13 penganugerahan, iaitu penganugerahan muka surat 48 perkara 36/1 yang berbunyi
pelajar yang mendaftar kurang daripada 12 kredit bagi suatu semester tidak layak mendapat anugerah dekan. Perkara 36/2, anugerah dekan akan dicatatkan dalam transkrip pelajar. Dan perkara 36/3. Mohon celahan. Biar saya habiskan dulu. Pelajar sepenuh masa yang mendapat keputusan GPA 3.50 atau lebih bagi sesuatu semester adalah layak mendapat anugerah dekan dan disenaraikan dalam senarai anugerah dekan. Okey, sila. Okey, sebentar tadi YB ada menceritakan tentang anugerah-anugerah yang ada dalam UTHM misalnya. Tetapi saya masih tak nampak hala tuju apa tautan di antara anugerah tersebut dalam pembentukan negara. Mohon penjelaskan yang berhormat. Okey, saya nak tanya YB, bagaimana kita nak dapatkan anugerah itu? Melalui apa? Bukankah ia melalui ilmu atau pendidikan? Tapi di sini atas tajuk yang diberikan adalah sumbangan dan peranan. Ya. Tetapi yang diperkatakan dan dibincangkan adalah dari anugerah. Tapi yang sedia ada, tapi apa tautannya yang kami nakkan, apakah cadangan yang berkaitan menunjukkan anugerah itu bertepatan dalam pembentukan negara. Okey. Macam mana kita nak dapatkan anugerah iaitu melalui ilmu. Ilmu itu yang saya senaraikan dekat awal-awal tadi, yang mana ilmu ni berperanan penting untuk membangunkan sebuah negara. Yang Muhammad, mohon celahan Yang Muhammad. Mana? Okey. Mana? Apa jawab tadi? Silakan. Okey, Yang Muhammad. Dalam usul Yang Muhammad bercakap tentang sumbangan dan peranan mahasiswa dalam pembentukan negara. Yang Muhammad cakap sekarang ni tentang dekan dan ni. Ke mana arah tuju Yang Muhammad? Apakah yang mahasiswa boleh lakukan dalam sumbangan dan peranan mahasiswa untuk pembentukan negara? Itu yang kami mahukan dalam Dewan sekarang ni. Bagi peluang YB, bagi peluang. Boleh? Mohon pencerahan dan cadangan. Okey. Assalamualaikum. Okey, saya wakil daripada Aktivis 2. Tadi Yang Berhormat kata sumbangan dan peranan mahasiswa dalam pembentukan negara. Dan Yang Berhormat ada mention tentang keputusan, akademik, dekan, anugerah. Dan saya ingin mencadangkan satu perkara iaitu mungkin Yang Berhormat nak mengatakan daripada pendidikan, anugerah yang mahasiswa dapat, mereka bersemangat untuk memberi sumbangan kepada masyarakat, turun kepada masyarakat, mengajar, mendidik. Saya rasa itu mungkin yang YB ingin sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Nampaknya terbuktilah apa yang saya sampaikan ni. Mungkin ilmu dia terlalu mendalam kot. Hanya segelintir yang faham. Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Okey, saya sambung Terbaik YB, terbaik. Tuan yang dipengetua okey. Tuan yang dipertua dan ahli-ahli dewan. Bukan pengetua. Maaf, yang dipertua. Semua yang saya nyatakan ini adalah gesaan untuk terus menjadikan Majlis Anugerah Dekan sebagai majlis yang berterusan di universiti kita, UTHM. Anugerah Dekan adalah antara sijil anugerah akademik yang didambakan ramai penuntut pengajian tinggi. Tetapi bukan semua yang boleh dapat kerana ia adalah satu anugerah yang di mana diterima berdasarkan kecemerlangan dalam peperiksaan yang mendapat nilai GPA yang melebihi 3.50 secara puratanya. Secara ringkas, GPA ialah grade... lagi Yang Berhormat. Saya nak habiskan dulu. Sikit je. Boleh? 5 saat. Okey, saya nak tanya. Tadi berkaitan dengan anugerah dekan, tapi ini bermakna tujuh tidak YB mengatakan student yang dengan izin yang tak dapat anugerah dekan itu tak dapat untuk mewujudkan pembentukan negara. YB daripada mana ya? PPA. Okey. Faham tak Majlis Anugerah Dekan ni sebagai apa? Sebab tu dengar dulu ya. Okey. Secara ringkas, GPA ialah grade point average atau purata nilai grade, iaitu nilai yang didapati secara purata terhadap keputusan yang diperoleh bagi satu semester. Apa yang ingin saya sampaikan melalui perkara ini ialah Majlis Anugerah Dekan di UTHM dilaksanakan secara berasingan dan hanya bergantung kepada dana dan peruntukan yang terdapat dalam satu fakulti sahaja. Di sini bermakna akan timbulnya satu isu di mana apabila fakulti tidak mempunyai dana yang mencukupi, maka majlis ini tidak dilakukan sebagai langkah untuk mengurangkan kos.
Sebagai contoh, saya mengambil maklum bahawa di UTHM terdapat 8 fakulti utama dan hanya satu fakulti sahaja yang baru melangsungkan majlis, iaitu FTK. Dan yang lainnya hanya memberikan sijil anugerah dekan serta 2 fakulti yang setakat sesi 2017-18 hingga kini tidak memberikan sijil anugerah maupun mengadakan majlis. Hal ini menjadi isu dalam kalangan mahasiswa yang memperoleh keputusan cemerlang di atas 3.50. Perkara ini sedikit sebanyak mampu menjejaskan persepsi mahasiswa yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan hujung semester dan tidak dapat memberi dorongan dan menjejaskan kesungguhan mahasiswa untuk meningkatkan prestasi dalam keputusan akademik. Tuan Yang di-Pertua dan sidang dewan yang dimuliakan. Sehubungan dengan perkara Mohon bercela. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Saya pakai songkok ni, jadi baik sikit lah. InsyaAllah. Yang berhormat, minta maaf. Apa yang YB tadi pertanyakan adalah apakah sumbangan yang nak dinyatakan yang dapat dekan ni dan peranan diorang pada masyarakat, katakanlah saudara YB aktivis 2 yang cakap yang katakanlah dia cakap betul. Mereka ke dia? Dia lah. Dia cakap betul. Cuma yang apa yang YB tekankan yang saya faham YB tekankan kenapa fakulti-fakulti lain tak buat anugerah majlis dekan. Betul tak? Okey, saya jawab. Boleh? Sekejap sebab saya ada benda nak sambung. Bagi dia habis tu. Bagi habis. Okey. InsyaAllah. Itu persoalan saya. Adakah apa yang YB nak bawa, saya nak tanya, apakah yang YB bawa ni, adakah tentang kenapa dia orang tak buat anugerah dekan ataupun macam mana? Tajuk ini macam dalam hari. Sebabnya sumbangan. Maksud gini, saya bagi contoh sikit lagi masa saya katakanlah saya tak pernah dapat dekan lagi. Katakanlah dapat dekan. Jujur tu penting. Jujur tu penting. Saya dapat dekan. Saya katakanlah saya dapat dekan dan apa sumbangan saya kepada masyarakat. Itu yang saya nak tahu. Apa sumbangan saya kepada masyarakat, apa peranan saya. Bukannya pasal majlis anugerah dekan, Syekh. Okey. Nak tarik balik ke, Syekh? Tarik balik, Syekh. Bagi YB. YB, mohon mencelah tambahan sikit. Mohon mencelah tambahan tak? YB. Sila. YB. Sekejap. Sikit susah ni. Ya, terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Yang Di-Pertua. Yang Berhormat, saya faham Yang Berhormat datang wakil daripada kaunseling. Tapi masalahnya daripada tadi, Yang Berhormat asyik bercakap mengenai akademik saja. Tetapi dalam ni, kita nak tahu bahawa sumbangan dan peranan mahasiswa dalam pembentukan negara bukan saja merangkumi dari segi aspek akademik, malah aspek-aspek yang lain yang secara menyeluruh yang boleh membentuk negara ke arah yang lebih baik. Jadi kami di dalam dewan ini mahukan aspek-aspek yang lain selain daripada akademik, apa lagi yang boleh kita memberi sumbangan dan peranan mahasiswa dalam pembentukan negara. Terima kasih. Boleh tambah sikit lagi. Okey. Tamam Okey. Saya setuju dengan apa daripada YB Aeronautik cakap. Sepatutnya mana? Maaf. YB dah? Biasa dah? Okey, biasa. Okey. Saya nak sambung lah. Saya setuju dengan beliau. Sebab apa? Sebab sekarang ni apa hala tuju YB adalah mengatakan akademik sahaja yang boleh membentuk sumbangan kepada pembentuk negara. Bagaimana pula? Okey, tambah sikit. Sedangkan YB merupakan kelab daripada Kerjaya. Sepatutnya YB ceritakan tentang Kerjaya dalam pembentukan negara yang buat YB. Perjelaskan. Mohon pencerahan. Mohon celah. Ahli yang berhormat sekalian, saya rasa YB Kelab Kaunseling mencadangkan salah satu inisiatif untuk memberi semangat dan dorongan kepada mahasiswa untuk menyumbang kepada masyarakat. Dia salah satu sahaja. Mungkin kita boleh cadangkan perkara lain. Contoh, buat tuition percuma atau apa-apa. Okey, ahli berhormat sekalian, saya rasa YB Kaunseling memberikan salah satu inisiatif. Adakah anugerah dekan? Tu contoh. Saya bagi contoh, okey? YB, izinkan mencelah. Sila. Mohon tambah masa. YB Kelab Kaunseling dan Kerjaya. Mohon bagi cadangan dan terus kepada penggulungan. Okey, kita sebagai ahli dewan bersama-sama, masa sentiasa berjalan, tapi masing-masing mempertikaikan apa cadangan. Kita ada banyak kepala di sini. Marilah kita sama-sama membincangkan apakah cadangan yang patut sebenarnya. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih.
saya clearkan maksud dan ilmu itu sebagai sumbangan kepada peranan pembentukan negara. Saya bagi contoh. Sejarah telah membuktikan perjuangan bangsa dalam menuntut kemerdekaan telah dipengaruhi oleh golongan terpelajar, iaitu golongan cendekiawan. Malaysia merupakan contoh terbaik apabila wujud golongan yang berpendidikan yang telah memahami erti kemerdekaan lantas bergerak atas landasan nasionalisme yang tulen. Sebagai contoh, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Dato' On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj. Saya kembali pada cadangan saya. Tuan Yang Dipertua, sehubungan dengan perkara yang saya sampaikan, sukalah untuk saya mencadangkan supaya pentadbiran UTHM meletakkan pengurusan Majlis Anugerah Dekan di bawah seliaan dan peruntukan universiti, khususnya di bawah Pusat Tanggungjawab PTJ PPA, Pejabat Pengurusan Akademik, dan bukannya setakat di fakulti sahaja. Bermakna di sini, pihak universiti dapat menghimpunkan kesemua data keputusan peperiksaan setiap semester dari setiap fakulti yang terdapat di UTHM. Seterusnya, selaraskan penganugerahan anugerah dekan dari setiap fakulti dilakukan dalam satu majlis yang sama. Majlis dilakukan serentak di dalam universiti bagi memudahkan urusan kerana ianya hanya diuruskan oleh satu PTJ dalam UTHM. Oleh hal yang demikian, penjumlahan data boleh dihimpunkan dengan mudah kerana setiap keputusan pelajar boleh diperoleh dalam sistem maklumat akademik pelajar iaitu SMAP. Dan sistem ini dikendalikan oleh PPA itu sendiri. Seterusnya adalah wajar bagi majlis ini dilangsungkan dalam setiap sesi tahunan takwim akademik universiti bagi memudahkan urusan dan menjimatkan kos. Saya berharap resolusi ini seterusnya dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan penstrukturan semula sistem penganugerahan dekan. Memang saya sendiri mengakui bahawa laut mana yang tak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Yang bermaksud, segala usaha pasti ada kesukaran. Namun, sebagai pemimpin mahasiswa, saya merasakan perkara yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak mampu untuk memberi kebaikan kepada mahasiswa UTHM yang sebenarnya ramai yang mampu untuk memperoleh keputusan cemerlang, termasuk YB MPP 25. Akan tetapi, sayang sekali jika perkara sebegini tidak diangkat untuk memberi motivasi kepada mahasiswa yang lain. Rasionalnya, saya percaya usaha murni ini dapat menjana dan menimbulkan minat dalam kalangan mahasiswa untuk terus cemerlang dan berjaya dalam bidang akademik di samping memiliki khasiat dan tahap intelektual yang disegani. Hasrat sebegini perlu disegerakan untuk mengelak lahirnya mahasiswa yang bersikap katak di bawah tempurung. YB Kelab Kaunseling dan Kerjaya boleh terus kepada penggulungan tak? Sikit. Serta terkesima dengan arus perubahan di sekelilingnya. Saya ambil contoh dari luar ya. Contoh dari keluar konsep pendidikan, kita boleh ambil contoh dalam alam pekerjaan. Pihak pentadbiran atau majikan juga ada sediakan ganjaran kepada pihak pekerja. Sebagai contoh, APC. Apa APC? Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ni kebanyakannya dilaksanakan secara tahunan. Selain itu, pendapat saya seterusnya majlis penganugerahan sebegini sedikit sebanyak mampu menjadi titik tolak dan merit kepada mahasiswa untuk kebolehpasaran mereka setelah bergraduasi, yang mana ianya mampu memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan seperti yang kita semua sedia maklum bahawa peratus graduan mahasiswa pengajian tinggi yang menganggur kian meningkat. Okey, akhir kata, usaha ke arah memartabatkan lagi kepentingan ilmu seperti anugerah dekan juga perlu diketengahkan dan diambil serius dalam pembentukan mahasiswa yang sistematik dengan idealisme yang jelas, berasaskan intelektualisme. Lantaran itu, perkara yang terpenting ialah kualiti mahasiswa yang mampu menyumbang kepada pembaikan dan keterbilangan generasi akan datang. Kualiti hendaklah dianggap sebagai suatu perlumbaan dan bukannya garis penamat. Hal ini disebabkan apabila kualiti sudah berada di penghujung ibarat telur di hujung tanduk, maka segala idea dan reformasi minda akan mengundang permasalahan dalam kalangan mahasiswa. Tuan Yang Dipertua, saya selaku ahli dewan dari KKDK, saya dengan penuh pengharapan dan berbesar hati mohon agar usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini dengan suara majoriti ahli dewan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kelab Kaunseling dan Kerjaya dengan pengujahan yang begitu panjang saya rasa di dalam dewan ini. Dia punya teks lebih kurang 5 muka surat. 4 muka surat. So saya ingat kepada dewan, bagikan lebih kepada cadangan dan kurangkan intro.
dalam perbahasan ini supaya kita dapat bersama-sama untuk menyelesaikan masalah di dalam dewan ini. Okey. Seterusnya saya persilakan mana-mana ahli berhormat untuk berikan usul pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Saya Zul Hakim Zulkifli, ahli nombor 065 daripada Kos Suksis, dengan penuh takzim berdiri dalam dewan yang mulia ini untuk mencadangkan satu kluster di bawah kata ketulusan dalam pengurusan pentadbiran. Saya terus fokus pada isu dan terus kepada cadangan. Yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli yang berhormat. Isu yang saya ingin bangkitkan adalah, isu besarnya adalah ketulusan dari sudut pentadbiran UTHM itu sendiri, Universiti Tun Hussein On, universiti tercinta kita. Okey. Jadi isu pertama adalah isu yang paling asas adalah berkenaan isu sistem sistem maklumat akademik pelajar. Okey. Seperti mana yang telah dinyatakan pada hari semalam, pihak YB di seberang sana menyatakan isu merit dan demerit. Jadi saya setuju dengan perkara tersebut. Dan tambahan berkenaan isu smart online ini, saya ingin mencadangkan satu isu adalah untuk dengan izin clarification satu yuran kita bayar berapa. Okey, contoh kalau tiap semester kita bayar, contoh macam FKAS saya sendiri RM1,680. Jadi RM1,680 itu apa yang kita bayar. Dan bahkan juga saya mencadangkan untuk clarify juga dengan izin saman-saman. Kadang-kadang tiba-tiba kita tengok kadang-kadang tak semua orang bayar yuran pada awal SEM, betul? Ada yang di hujung, sedar-sedar tiba-tiba ada penambahan. Tapi apa penambahan tu? Benda ni asas. Kalau benda asas transpirasi pun tidak dapat diberikan kepada pelajar, bagaimana urusan-urusan lain yang sulit dan kita suka untuk tahu. Mohon celah. Okey, silakan. Awal-awal dulu, semasa saya menuntut pada zaman diploma, sebenarnya masa kami nak hendak membayar yuran dalam sistem e-payment, ada tersenarai bahagian-bahagian ataupun untuk kita bayar RM1,000, berapa untuk setiap RM20 pergi ke mana, ada tersenarai. Tetapi selepas pada belakangan ini dah tidak tersenarai semasa saya hendak membayar yuran, dan saya hanya membayar secara membuta tuli je sebab saya dah kena bayar tapi saya tak tahu duit tu sebenarnya pergi ke mana. Sebab tu adalah penting untuk saya tidak tahu sama ada sistem ni di bawah bendahari ataupun di bawah PTM. Mohon disenaraikan bayaran-bayaran yang kami telah bayar supaya kita tahu ke mana perginya duit kita. Itu saja. Okey, mohon celahan. Sedikit cadangan dan sokongan. Okey, mohon maaf ya di-Pertua. Tarik balik. YB jaga adab YB. Okey, saya bersetuju dengan kenyataan yang diberikan oleh YB Cisco tadi. Suksis tadi. Okey. Suksis, YB suksis. Tarik balik. Okey. Cadangan saya, kenapa tak kita libatkan okey, untuk makluman, untuk meeting ataupun mesyuarat dengan izin, mesyuarat dengan bendahari dan sebagainya adalah sulit. Apa kata saya mencadangkan kali seterusnya pada masa akan datang, mesyuarat ataupun mesyuarat dengan bendahari dan sebagainya melibatkan MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Kerana dekat situ kita akan tahu ke mana hala tuju, ke mana ketulusan pihak
yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah pelajar dan meneliti nilai-nilai yang tadi disebutkan, nilai bayaran yang ditetapkan oleh universiti. Kita boleh tahu detail tu. Tapi sekarang ni masalah yang kita hadapi, Majlis Perwakilan Pelajar terhad kuasanya, tidak dapat masuk ke dalam mesyuarat-mesyuarat yang tertentu. Jadi bagaimana kami ingin bantu pelajar bila pelajar tanya kami bagaimana dengan bayaran itu dikenakan berapa, kami tak tahu jawapannya sebab bendahari menyekat kuasa kami untuk masuk ke dalam mesyuarat dan ingin tahu nilai sebenar bayaran yuran yang dikenakan kepada pelajar. Okey, terima kasih. Mohon celahan. Okay. Saya ingin tambah daripada cadangan daripada YB MPP 15. Ya, memang benar. Sebenarnya Majlis Perwakilan Pelajar tidak bersama-sama dengan pihak pengurusan universiti dalam mesyuarat-mesyuarat utama pengurusan universiti, antaranya mesyuarat senat, mesyuarat lembaga pengarahan universiti, mesyuarat kewangan universiti, mesyuarat teknikal. Majlis Perwakilan Pelajar dan juga pimpinan mahasiswa tidak dipanggil bersama-sama apabila berlakunya sesuatu permasalahan yang dipersalahkan ialah Majlis Perwakilan Pelajar. Namun kita seharusnya mahasiswa kita perlu tahu ke mana kewangan-kewangan universiti ini pergi dan ke mana sepatutnya yuran ini digunakan. Jadi saya mohon agar cadangan ini, semalam kita dah ada sebenarnya cadangan yang memasukkan pagi tadi kita dah ada untuk masukkan MP dalam mesyuarat utama dan mohon tambah supaya dimasukkan ke dalam mesyuarat kewangan universiti. Terima kasih. Mohon celah sebelum sambung jawapan tersebut, kita menaikkan kedatangan daripada pihak UTM bersama dalam persidangan kita pada hari ini. Okey, boleh sambung. AYB sukses. Mohon celah. Okey. Mohon celah, sorry. Selain itu juga, saya juga cadangkan untuk pihak universiti memberikan laporan audit tahunan untuk tatapan semua mahasiswa sebab kami juga kena tahu ke mana perginya aliran kewangan yang kami telah bayar setiap semester. Itu yang seharusnya dilakukan untuk memastikan ketulusan pentadbiran. Selain juga memasukkan MPP dan semua dengan izin student body ke dalam mesyuarat penting. Mohon ditambah dalam cadangan YB. Terima kasih. Mohon celahan. Mohon celahan dan cadangan. Celahan dan cadangan. Masa satu YB. Lama ke? Sebab saya ada isu seterusnya sikit lagi. Sikit. Kalau macam tu yang tadi siapa bangun dulu? Saya YB. Okey, saya just untuk cadangan dan penambahan, cadangan tambah sama. Saya dekat dalam yuran kita, saya percaya kita buat live ni pengurusan tengok. Saya harap jika ada penambahan sesuatu, saya ambil contoh, sebelum ni ada kes mengenai MUET. Setiap pelajar yang baru mendaftar sebagai pelajar UTHM, kita akan tolak yuran terus automatik mereka daftar MUET. Tetapi di dalam penyataan yang ada yuran pelbagai dan sebagainya, dia tidak menyatakan. Jadi pelajar, kita akan marah, duit kita bayar tapi kita tak tahu ke mana. Itu sekarang. Pelajar tidak kisah jika kita bayar tapi kita dapat manfaat. Contoh sebagai MUET kan, kita automatik didaftarkan, kita tidak kisah. Tetapi beritahu mana ketelusannya, mana ketelusan pentadbiran dalam menyenaraikan pembahagian kewangan universiti. Itu sahaja. Terima kasih. Mohon cadangan yang dipertua. Berkenaan dengan bendahari, boleh tak saya cadangkan jika saman ataupun pendaftaran apa-apalah stiker dengan izin, kolej kedaman, stiker dengan izin, kenderaan di bawah RM50 pembayaran terus kepada kaunter. Kalau RM2 tak perlulah guna online. Setakat bayar stiker RM2 tak perlulah bayar online, bayarlah ke bendahari. Mohon dimasukkan ke dalam cadangan. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua IB. Segala cadangan saya terima dengan baik. Jadi saya teruskan dengan isu kedua
Okay, kita lebih memfokuskan isu dan cadangan. Oh, wah. Okay, seterusnya isu berkenaan isu dana luar. Okay, dana luar atau dengan izin sponsor. Saya mengambil contoh satu analogi. Satu persatuan menerima satu dana luar daripada pihak luar. Jadi bila dapat, dia akan terus ke bendahari. Betul? Jadi apabila terus ke bendahari, contoh ambil senang cerita senang sip dengan izin senang cerita. Contoh masuk peruntukan 5,000. Okey. Kita perlu memohon sponsor tersebut kan untuk program kita seterusnya. Kita dapat 4,500. Dan seterusnya 500 yang ada dalam tabung tersebut leceh untuk kita keluarkan. So perkara yang 500 tu, okay, contoh sebagai contoh, menjadi satu alasannya mudah untuk program seterusnya, Tapi untuk memohon bukannya mudah. Perlukan masa yang panjang. Jadi cadangan saya setuju dengan cadangan yang dikatakan memberi tabung tersebut kepada di bawah MPP, menguruskan. Secara tidak langsung memberi student dengan izin student empower kepada sebab MPP adalah suara kita. Yes. Okey, saya rasa itu saja cadangan saya. Itu saya punya isu. Ada apa-apa nak penambahan? Selahan, saya sebenarnya bersetuju dengan diberikan tabung itu di bawah seliaan Majlis Perwakilan Pelajar. Namun untuk ketelusan dan sebagainya, akaun yang kalaulah dipersetujui, akaun kita ada akaun MPP dan saluran sponsor boleh diteruskan kepada akaun MPP, saya mencadangkan agar akaun tersebut diaudit setiap tahun agar tidak ada ketidakpuashatian ataupun ketidaktelusan daripada Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, itu saja, terima kasih. Tambahan mohon celahan sedikit. Sambungan daripada YDP MPP. Betul juga yang YDP perkatakan, tapi mohon tambahan sedikit. Untuk peruntukan tu mestilah melalui presiden kelab, tanda tangan presiden kelab, tanda tangan bendahari MPP dan juga tanda tangan YDP sendiri. Yang mana kita tidak mahu ada ketirisan duit di dalam sesebuah program. Itu saja, terima kasih. Yang Muhammad saya nak tambah sikit yang berkenaan dengan duit bila kita pergi sponsorship kan, dah cari sponsorship, masuk pejabat bendahari tak keluar-keluar. Saya dah banyak kali kejadian yang sama berlaku berulang kali. Pada masa saya tahun 1 dulu, saya ada buat program bawah fakulti. Kita buat projek, kita dapat dana hampir lebih daripada beberapa ribu. Jadi yang kita gunakan daripada pejabat bendahari hanyalah beberapa ribu dan bakinya ada 2,800. Sampai sekarang saya tak tahu duit tu ke mana. Jadi saya harap agar pejabat bendahari kalau dia tengoklah live kita kan, sediakan saya tak kisahlah kalau duit tu dipulangkan balik, alhamdulillah. Saya harap supaya selepas ni kalau ada mana-mana program pelajar yang mendapat penajaan daripada luar dan sekiranya ada lebihan daripada program tersebut, saya tak ada masalah sekiranya universiti nak ambil, tapi keluarkan satu statement, satu pernyataan yang menjelaskan bahawa ke mana duit tu digunakan. Contoh, duit tu digunakan untuk tabung fasiliti, duit tu digunakan untuk tabung infak kepada pelajar fakir miskin. Saya tak ada masalah untuk benda tu, tapi di-clearkan. Saya tak nak ada salah laku di mana duit tu hilang macam tu je sampai sekarang. Okey, tu yang pertama. Boleh tambah lagi tak? Boleh. Okey, lepas tu isu untuk ketulusan. Yang kedua, ni macam kita jauh sikit daripada duit, berkenaan dengan integriti. Suka untuk saya imbas kembali pada bulan 4 tahun 2018. Saya tak tahu, mungkin ada antara kita yang terlibat dengan satu mesyuarat di Dewan ni juga.
mesyuarat bersama dengan HCP, mesyuarat presiden-presiden kelab, pengerusi-pengerusi kelab, Kolej Kedaman saya tak pasti ada ke tak masa tu, bersama dengan wakil daripada pejabat Hari Wali Pelajar. Okey, semasa mesyuarat tersebut diadakan, ialah mesyuarat dikendalikan oleh YDP semasa tersebut. YDP MPP semasa tersebut. Semasa mesyuarat dikendalikan, kita Presiden-Presiden kelab telah dijanjikan dengan satu peruntukan daripada pejabat TNC EPA yang bernilai sebanyak RM3,000. Okey, peruntukan tu telah dijanjikan sebab kita tahu 2 tahun lepas peruntukan kita banyak, bukan RM1,000. Tetapi apabila masuk tahun akademik tahun lepas, peruntukan kita daripada yang banyak tu dikurangkan kepada RM1,000 saja. Dan apabila di dalam perjumpaan tersebut, YDP MPP pada masa tersebut telah menjanjikan yang pejabat TNC EPA akan menaikkan peruntukan daripada RM1,000 itu kepada RM3,000. Kepada RM3,000. Jadi waktu tu kita semua bersetuju lah kan. Presiden siapa yang tak nak duit untuk kelab kita kan. Jadi kita bersetuju beramai-ramai pada masa tersebut. Okey, itu satu yang pertama. Lepas tu perkara tersebut hanya tergantung di situ saja. Apabila kita di kelab, di peringkat kelab kita bertanyakan kembali kepada HCP, pejabat HCP, kita tanya sebab kita buat program ni atas 2,000, atas 1,000 lah kan. 2,000 lebih, 3,000 lebih. Tiba-tiba pejabat HCP kata peruntukan tersebut tak ada langsung. Pejabat TNC EPA tidak mengeluarkan apa-apa perjanjian yang menyatakan bahawa mereka memberikan peruntukan menaikkan peruntukan kepada 3,000. Tak ada. Perkara tersebut bukan di peringkat kelab pelajar saja, malah di peringkat kelab fakulti pun pensyarah-pensyarah menyerang HCP dengan teruk disebabkan perkara berkenaan. Jadi di sini kita tak nak salahkan siapa-siapa sebab perkara pun dah terjadi. Saya berharap perkara ini tak berulang kembali dan saya harap masing-masing, tak kisahlah daripada Majlis Perwakilan Pelajar, daripada kepimpinan universiti, pentadbiran dan sebagainya, ambil iktibar masing-masing. Lepas tu itu yang pertama. Yang kedua, itu yang kedua. Tak lagi YB ya? Golong. Tak lagi, dah rasa cukup YB. Last. Sikit. Okey, habiskan yang terakhir. Okey, yang ketiga, saya tak tahu boleh cakap ke tak, tapi saya nak cakap juga. Jangan takut ya Muhammad, jangan takut. Okey. Ketelusan ini ketelusan. Okey, yang seterusnya yang ketiga berkenaan dengan semasa kesinambungan daripada mesyuarat pada bulan 4 tahun lepas tu juga, di akhir perjumpaan kita presiden lah waktu tu kan, kita telah bersama-sama menandatangani satu petition memorandum yang menyatakan bahawa kita nak mengekalkan TNC EPA yang sebelum ni atas kapasiti itu pertama itu yang ketiga kan, bila kita sign petition tu kan, disebabkan yang sebelum ni kita telah digula-gulakan dengan peruntukan RM3,000. Dedak tak dapat. Janji manis tu hanya tinggal janji sampai sekarang. Jadi kesnya begini. Kita telah dijanjikan dengan RM3,000 kenaikan peruntukan dan kita bersetuju untuk mengekalkan TNC EPA pada masa itu, dan akhirnya selepas dalam beberapa bulan lah kan, sebelum TNC baru dilantik, tak ada pun kenaikan peruntukan tu, dan janji manis itu berlalu macam tu je sampailah ke tahun ni. Dan peruntukan sekarang pun kita tak tahu satu kelab dapat berapa peruntukan kan, sebab bidding pun kita tak tahu berapa peruntukan yang kita bid sebenarnya. Anda semua disuruh bidding, kita bidding. Buat kerja ni semua. Kenapa nanti? Tak apalah, cakap je lah. Anda semua disuruh bidding, tapi berapa nilai yang awak semua dijanjikan untuk bid? Sebab biasanya untuk bidding, untuk kita bid satu benda, bidaan, untuk kita bida satu benda, kita nampak benda tu. Kita nampak nilai tu, betul tak? Jadi dalam untuk situasi sekarang, anda membida satu perkara yang anda sendiri tak pasti. Jadi saya tak tahu, terpulang pada pengurusan universiti, terpulang kepada kepimpinan mahasiswa sendiri untuk membuat keputusan mengenai perkara ini. Akhir kata, saya harap perkara-perkara yang saya cakap sebelum ni tak berulang lagi, dan kita semua sebagai mahasiswa kita kena bersatu dalam konteks mahasiswa supaya ketelusan dalam pentadbiran ni diteruskan. Terima kasih. Okey, saya mengambil kira semua cadangan dan beberapa cadangan. Jadi akhir kata saya
akhir kata saya memohon supaya agar segala cadangan yang dikemukakan, saya ada banyak cadangan tapi saya tergulung. Okey, sebab saya ingat sekejap punya lama. Tak apa, terima kasih. Saya mohon agar pihak pengurusan UTHM lebih telus dalam pentadbiran pengurusan kolej Kolej mana tu? Kolej mana? Nyatakan kolej. Kolej mana tu saya tak perlu beritahu lah. Jadi saya rasa itu poin saya. Sebelum saya akhiri, sebab saya usul takhir untuk kluster saya. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya sedikit gula. Kalau masih lagi merindu, boleh kita bersua muka. Terima kasih. Celahan. Okey, terima kasih YB Suksis di atas pembentangan usul terakhir tadi. Maka dengan itu saya mempersilakan mana-mana YB untuk menggulung usul. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang di-Pertua, saya Muhammad Azim Faris bin Rosli, nombor ahli 0292 daripada Kelab Persatuan Pelajar Diploma, dengan penuh takzim berdiri di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk menggulung usul-usul di bawah kluster pengurusan dan pentadbiran universiti. Yang di-Pertua, bagi sesi penggulungan ini saya tidak perlu bercakap terlalu panjang kerana masa kita juga sudah suntuk. Di sini saya akan membetulkan beberapa celahan dan cadangan bagi beberapa usul yang dinyatakan oleh ahli Dewan serta merumuskan sedikit mengenai usul yang dibawa oleh kluster kami. Yang pertama, usul mengenai pengurusan kertas kerja. Pengurusan kertas kerja ini dapat kita perhatikan di mana terdapat banyak kebincangan dan isu yang berlaku. Oleh itu, cadangan yang diusulkan oleh pembahas iaitu YB MPP 27 disokong dengan cadangan-cadangan yang lain, iaitu yang pertama, proses rayuan bagi program yang ditolak diberikan kepada pengarah program yang ingin melaksanakan program tetapi tidak diberikan peluang untuk merayu. Dan kemudiannya, bidaan dilakukan hanya bagi program yang berimpak tinggi dan untuk mendapatkan bajet tambahan saja. Dan yang ketiga ialah menaikkan sedikit ataupun banyak pun boleh peruntukan hadiah dan juga makanan untuk melaksanakan program. Yang kedua, penambahbaikan sistem tempahan kenderaan universiti. Terdapat satu persoalan yang diberikan di mana cadangan juga turut diselitkan di mana kolaborasi antara pelajar yang akan menguruskan sistem tempahan kenderaan universiti ini akan bekerjasama dengan PTM atau Pusat Teknologi Maklumat dan merupakan cadangan yang akan yang diharapkan agar dapat dibawa ke peringkat lebih tinggi. Seterusnya, usul yang ketiga iaitu Majlis Perwakilan Pelajar di bawah seliaan Naib Chancellor. Merujuk kepada kenyataan YB Debat Bahasa Melayu, beliau menyatakan bahawa MPP tidak relevan diletakkan di bawah kuasa NC ataupun Naib Chancellor. Bagi saya, MPP sepatutnya tugas mereka ialah untuk mengusulkan terus isu-isu ataupun permasalahan mahasiswa kepada NC di mana tidak lagi menyekat sebarang hierarki ataupun minta izin hierarki daripada pentadbiran universiti. Saya juga mendengar hujah daripada YB Debat BM yang mengatakan bahawa MPP tidak mempunyai program yang memperkasa mahasiswa dan tidak memberi kenyataan bahawa dan beliau juga memberi kenyataan bahawa Parlimen Mahasiswa bukanlah program yang memberi impak yang tinggi. Di sini saya ingin menegaskan bahawa MPP bukanlah satu badan persatuan ataupun program ataupun kelab yang ingin melaksanakan program yang banyak. Jadi kalau anda ingin jika anda ingin melaksanakan program yang banyak, tidak perlulah untuk menyertai MPP. Sebaliknya, joinlah ataupun
menyertailah program-program lain ataupun kelab lain seperti debat. Usul yang keempat adalah kebersamaan dalam pentadbiran ke arah pemerkasaan mahasiswa, di mana YB yang dipertua ada mengusulkan mengenai tabung aktiviti pelajar perlu diselia oleh MPP dan dipantau oleh TNC bagi program bawah 1,000 sahaja. Itu antara cadangan yang ditambah oleh pihak ahli dewan. Dan juga terdapat sebarang persoalan mengenai ketelusan terhadap YDP MPP yang mungkin mempunyai kepincangan ketika menguruskan kewangan untuk aktiviti pelajar. Dan cadangan yang diberikan oleh ahli dewan yang sekalian ialah di bawah selian TNC, YDP juga boleh ditukar jika berlaku sebarang kes ataupun bukti di mana menyatakan beliau melakukan kepincangan terhadap kewangan pelajar. Yang kelima ialah mengenai penambahbaikan dan penyelarasan sistem latihan industri. Usul ini terdapat banyak perbahasan dan persoalan serta cadangan. Tetapi saya akan menyatakan satu soalan, iaitu berdasarkan yuran keseluruhan dibahagikan setiap semester termasuk latihan industri. Ini menerangkan di mana cadangan datang apabila yuran LI tersebut, latihan industri tersebut dibahagikan mengikut sistem, semester lazim yang lain, di mana sistem LI ini tidak akan dengan izin menginkludkan jumlah kewangan bagi latihan industri, tetapi membahagikan jumlah kewangan tersebut di dalam sistem lazim, tetapi sedikit dinaikkan bahagian yurannya. Dan juga ada yang mengatakan keputusan penyusunan latihan industri di hujung semester ditentukan oleh Board of Engineer Malaysia. Ini menjadi persoalan di mana pihak pengusul meminta supaya agar perkara ini dibawa ke pihak universiti, di mana pihak universiti mereka akan cuba sedaya upaya dan berharap mereka akan cuba sedaya upaya untuk berbincang dengan Board of Engineering Malaysia dengan izin yang dipertua untuk menyusun semula semester latihan industri. Yang keenam ialah revolusi industri 4.0, di mana pertanyaan dari YB aktivis terhadap kebimbangan pengurangan penggunaan tenaga kerja manusia dan kekurangan kebolehpasaran graduan. Dan jawapan ini dapat dengan izin yang dipertua dikonkludkan dengan revolusi industri 4.0 sebenarnya memberikan peluang kepada pakar teknikal untuk mengendalikan ataupun mengendalikan dengan izin manufacturing. Dan usul yang ketujuh menerangkan tentang konsep 2 tahun universiti dan 2 tahun industri yang diperkenalkan dan diimplementasi dalam universiti. Terdapat soalan mengenai pengkreditan bagi setiap fakulti dijawab oleh YB aktivis sendiri yang membawa usul itu, di mana beliau menerangkan yang beliau meminta kepada pihak pengurusan untuk memikirkan dan juga mengkaji semula pengkreditan bagi usul ini. Usul yang ke-8, penyelarasan sistem pentadbiran. Hal-hal ini telah dibawa setelah beberapa kali meeting bersama MPP dan juga HEPA, tetapi tidak lagi diselesaikan, di mana keluhan, isu dan masalah dari pelajar Paguh perlu diambil perhatian sepenuhnya oleh setiap ahli dewan dan juga pihak pentadbiran universiti. Dan yang kedua, berlaku masalah di mana pusat Islam di kampus Paguh diuruskan oleh pelajar dan kos ditanggung oleh pelajar sepenuhnya. Jadi diminta daripada pihak pengurusan untuk mengambil inisiatif untuk membantu kami terutamanya di kampus Paguh. Dan ketiga, mengasingkan kuasa autonomi antara Paguh dan Parit Raja merupakan satu cadangan yang sangat bernas, di mana kami berharap agar pihak eksekutif ataupun pihak pentadbir dapat mempertimbangkan dan meluluskan cadangan ini. Cadangan usul yang ke-9 iaitu usul mengenai sumbangan dan peranan mahasiswa dalam pembentukan negara. Terdapat cadangan daripada YB aktivis 2, di mana cadangan tersebut ialah mengenai anugerah yang diterima akan menjadi pemangkin kepada mahasiswa untuk terus konsisten membantu memajukan masyarakat sekaligus membantu pembentukan negara. Meskipun terdapat persoalan yang terdapat dijelaskan, tetapi kita berharap daripada pihak pengurusan dan pentadbiran sendiri dapat menjawab dan memberikan jawapan kepada pelajar-pelajar. Dan yang terakhir ialah ketelusan dalam pengurusan pentadbiran. Dahulu seperti yang dinyatakan oleh YB sebentar tadi, dahulu tersenarai pembahagian partition dengan izin yang dipertua kewangan, namun kini telah tiada partition ataupun senarai kewangan tersebut.
Oleh itu diharapkan pihak pengurusan meneliti atau menunjukkan semula jumlah nilai yang perlu dibayar dan bahagian-bahagian bayaran tersebut. Yang kedua ialah penyokongan yang kuat terhadap kuasa MPP di bawah seliaan NC, di mana sebarang sponsorship dengan izin Yang di-Pertua, sebarang tajaan yang diberikan oleh pihak luar kepada kelab-kelab hanya melalui bahagian kewangan di MPP saja, di mana kita dapat melihat ketelusan tersebut melalui audit yang diberikan setiap tahun. Oleh itu, Yang di-Pertua, akhir sekali saya ingin mengingatkan kepada ahli-ahli Dewan sekalian agar mempertimbangkan usul-usul yang dibawa oleh pembahas-pembahas dari kluster pengurusan dan pentadbiran negara. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas penggulungan usul pada petang ini. Saya kira untuk perbahasan pada kluster pengurusan dan pentadbiran begitu banyak isu yang dibawakan, diharap ia dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Maka dengan ini persidangan Parlimen Mahasiswa Universiti Tun Sri On Malaysia sidang 2 kluster pengurusan dan pentadbiran pada petang ini ditamatkan. Maka dengan itu kita akan berehat selama 30 minit untuk sambung kepada sidang ketiga pada petang ini. Terima kasih. Ahli-ahli Dewan yang berhormat, maka selesailah sesi sidang kedua Parlimen UTHM 2019. Dengan ini, sidang Dewan Parlimen UTHM akan ditangguhkan pada jam 4.20 petang bagi teruskan dengan kluster kebajikan iaitu pada sidang 3. Mengumumkan perarakan keluar Yang di-Pertua Dewan. Ahli Dewan diminta bangun. Terus. Rehat. Mohon Terus. jelah.